Hai, selamat datang kepada semua ke sesi webinar kita pada hari ini. Untuk pengetahuan anda, sesi ini dibawa khas oleh Bursa Malaysia Derivative and dikendalikan oleh LifeChamp. Okay, saya Hanisa sebagai moderator anda yang akan sentiasa menemani anda sepanjang sesi ini berlangsung. Tajuk webinar kita adalah pengenalan kepada pasaran niaga hadapan dan speaker kita adalah Encik Farhan Kamaluddin. Disclaimer. Sesi ini hanyalah tujuan pembelajaran dan perkongsian maklumat sahaja. Segala urusan ataupun jual beli kami tidak akan bertanggungjawab segala kerugian yang ditanggung oleh anda. Okey, sebelum tu, ini adalah senarai topik yang akan dianjurkan oleh Bursa Malaysia Derivative sehingga bulan Disember. So kita boleh lihat daripada start minggu depan 6 Ogos dan sehingga 17 Disember. Webinar ini akan mempunyai 3 bahasa which is bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin. Saya akan perkenalkan speaker kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Farhan Kamaluddin, merupakan pemegang lesen sah wakil pasaran modal CMSRL daripada Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham dan pasaran niaga hadapan and derivatif. Berpengalaman dan pernah berkhidmat di salah sebuah broker investment bank selama 10 tahun. Lulusan Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam kurungan is keuangan. Mempunyai diploma analisis teknikal oleh UK Society of Technical Analysts UKSTA dan Certified Financial Technician CFTE oleh AS. Ahli Persatuan Remisa Bumi Putra, Pribumi dan Ahli Persatuan Penganalisis Teknikal Malaysia MATA. Menganjurkan seminar kelas yang berkaitan dengan pasaran saham dan pasaran niaga hadapan. Mempunyai algorithmic trading system dan robotic trading system sendiri untuk memudahkan proses dagangan pelaburan lebih mudah dan konsisten untuk produk pasaran niaga hadapan tempatan dan global. Okey. Jadi saya akan serahkan sesi webinar ini kepada kita punya speaker Encik Farhan. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Rasanya anda semua dengar suara saya? Dia Okey, dengar. okey. First of all, terima kasih kepada Bursa Malaysia dan LifeChamp, juga kepada Anissa kerana pihak LifeChamp membenarkan saya. Orang kata, sebab last year saya dah join this webinar this year untuk kali ketiga lah. Jadi, hari ini kita akan bermula dengan slot yang pertama lah dalam tahun ni. So maknanya kita ada beberapa slot yang di bawah bahasa Melayu. So saya akan banyak menerangkan bahasa Melayu punya session lah selepas ni. Jadi hari ini kita akan sentuh kepada tajuk pengenalan kepada pasaran hadapan atau kita panggil futures lah, futures trading. So maknanya kita berdagang pasaran niaga hadapan bahasa Melayu dia. So terma di dalam bahasa Inggeris adalah futures trading. Sekejap Sekejap. Anissa, boleh nampak slide tak? Boleh. Saya boleh nampak. Boleh. Okey. So, hari ini anda akan mempelajari, sekejap ya.
Okey, hari ini akan anda mempelajari bagaimana futures trading itu secara menyeluruh lah. Tapi saya tak dapat sentuh semua semua part. So saya akan cover part-part yang penting. Jika ada soalan anda boleh tanya di akhir sesi webinar ni. Jadi hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan trade bagaimana anda nak mempelajari sesuatu produk. Sorry sekejap ada gangguan sikit. Konsep pasaran hadapan tu secara keseluruhan dia. So kedua anda akan mempelajari ataupun mengetahui jenis-jenis kontrak pasaran hadapan yang ada dalam pasaran kita, juga dengan kepatuhan syariah, which one ataupun mana kontrak yang patuh syariah. Ketiga anda akan mempelajari jenis-jenis pedagang ataupun trader yang ada dalam pasaran dan kelebihan pasaran hadapan ini sendiri. Juga memahami konsep yang terdapat dalam pasaran hadapan ni. So konsep yang terakhir ni agak penting dan boleh kita kata sebagai key point lah, kunci utama yang kenapa kita nak berdagang dalam pasaran futures ni. Iaitu dia ada fungsi leverage dan kaedah menggunakan margin ataupun strategi macam mana kita nak jana profit ataupun keuntungan dalam pasaran hadapan. Okay, so seterusnya konsep derivatif dan pasaran hadapan. Jadi first of all, yang penting sekali adalah siapa selaku peneraju dalam pasaran niaga hadapan ni. Jadi bila anda yang mungkin yang pernah join ni saya tak pasti. So background anda jika anda pernah labur saham dan sebagainya dikendalikan oleh Bursa Malaysia. Tapi untuk pasaran niaga hadapan yang akan uruskan ataupun mengendalikan pasaran untuk pasaran niaga hadapan atau futures trading ni adalah Bursa Malaysia Derivative Berhad. So anda boleh tahu sedikit mengenai Bursa Malaysia Derivative ni di website Bursa Malaysia sendiri. So dia ada company profile, maknanya dia anak syarikat kepada Bursa Malaysia yang menguruskan dagangan untuk pasaran niaga hadapan ni. So secara sepintas lalu Bursa Malaysia Derivative ni ditubuhkan pada tahun dekat sini. Sekejap, pada tahun 1993 dan adalah anak syarikat Bursa Malaysia. Jadi Bursa Malaysia Derivative ini mengawal selia dan menyediakan perkhidmatan clearing atau penyelesaian, menawarkan produk-produk niaga hadapan yang ada dalam pasaran, juga option. Dari segi instrumen dia ada dari segi equity, kadar faedah, bond, komoditi, pertanian, sawit untuk Malaysia punya, untuk lokal punya, dan komoditi logam ataupun kita panggil emas dan tin. Jadi produk BMD ini didagangkan juga melalui CME Globex, iaitu kita panggil partner untuk Bursa Malaysia Derivative ni. Jadi seperti yang kita sedia maklum lah, terdapat ada beberapa broker dalam Malaysia ni yang menawarkan global foreign ataupun global produk seperti crude oil, soybean oil, Dow Jones Index dan sebagainya. Jadi kita boleh akses disebabkan kita ada partner dengan CME Globex. Bursa Malaysia Derivative ada buat partnership dengan CME Globex. So kita boleh akses secara global untuk trade. Bukan sekadar tempatan, so anda boleh trade global juga di platform lokal. Okey, seperti kalau jika anda tak tahu yang pasaran niaga hadapan ni adalah di bawah derivatif. Sebab tu kita panggil kalau dalam license dan produk sebagainya, kita akan nampak futures dan derivatif. Sebenarnya derivatif ni merupakan satu instrumen kewangan yang membantu kita ataupun trader ataupun sesiapa je yang menggunakan produk ni untuk menguruskan pendedahan risiko dia bagi naik dan turun pasaran tu. Jadi nilai produk derivatif ni pula adalah bergantung kepada sesuatu instrumen asas, kita panggil underlying instrument lah. Sebab tu derivatif tu sendiri membawa masuk derive. So maknanya berasaskan komoditi, kadar faedah, indeks dan saham. So secara detail tu saya akan terangkan kemudian. Jadi bila anda nak trade derivatif ni, ia akan disandarkan oleh suatu produk macam komoditi
komoditi itu sendiri. So saya ambil contoh yang famous kat Malaysia ataupun orang kata semua, kebanyakan orang tahu bila trade futures ni kita akan fokus pada komoditi crude palm oil dan FKLI untuk indeks. Sebab jadi bila komoditi tu untuk crude palm oil ni disandarkan pada crude palm oil lah. So nilai harga pasaran minyak sawit mentah tu berapa dan kita akan tentukan nilai tu, maksudnya sandaran dia pada crude palm oil tu sendiri. So dia ada kadar faedah, interest yang di Malaysia kita tawarkan, indeks dan saham. Saham ni kita panggil single stock futures. So nanti ada sesi akan datang kita akan belajar macam mana anda nak trade saham dalam bentuk futures. Tu menarik juga. Okay, seterusnya kita go details dekat pasaran hadapan ni. Lebih orang kata apa? Lebih details lah. Jadi pasaran niaga hadapan ni kita panggil futures market. Jadi market ni seperti kita tahulah dia menempatkan, maksudnya pembeli dengan penjual untuk pelbagai produk derivatif yang ada dekat pasaran tu. Contohnya macam jika anda trade tadi minyak sawit mentah, so maknanya ada seorang pembeli, ada seorang penjual. Jadi mereka perlu berdagang tu, beli dan jual tu di pasaran niaga hadapan ni lah, kita panggil dalam futures market lah. Maknanya saya nak beli CPO ataupun crude palm oil tadi kan, futures crude palm oil FCPO. So anda kena register, buka account trading. So anda akan beli di pasaran Bursa Malaysia di pasaran futures ni lah, futures market. Jadi seterusnya adalah kontrak niaga hadapan. So bila anda dah tahu tempat nak berdagang, anda nak tahu apa itu kontrak futures hadapan ni. Jadi dalam definisi dia adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sesuatu aset asas. Macam tadi kita cakap instrumen yang disandarkan dia. Jadi dengan kualiti dan kuantiti yang tertentu untuk aset tersebut pada harga pasaran semasa, tetapi dia perlu diselesaikan dan dihantar pada tarikh yang akan datang ataupun kita panggil tarikh masa depan lah, dan pada lokasi yang ditetapkan. Jadi secara detail je, maknanya kalau saya nak buat suatu transaksi macam kita nak beli, macam saya nak beli crude palm oil ataupun minyak sawit mentah tadi. Jadi saya akan beli di pasaran, tetapi produk yang telah Bursa Malaysia derivatif tadi, mereka dah standardize kontrak dan kuantiti dengan kualiti dia pada sesuatu ukuran. Jadi kita akan beli pada harga sekarang, tapi penerimaan produk ataupun pengantaran produk yang kita beli tu akan berlaku pada masa hadapan. Maknanya kita tetapkan harga tu berapa kita beli sekarang. Contohnya harga sekarang 2,700 per metric ton, per kontrak. Jadi dia akan hantar pada masa akan datang bila transaksi itu dibuat. Maksudnya kita akan beli komoditi tu pada bulan yang keberapa. So dia akan hantar pada tarikh yang tersebut. Jadi dia ada kualiti dan kuantiti dia yang tersendiri lah. So pada tarikh dan masa tu yang macam tadi saya cakap lah, dia bila kita beli suatu kontrak tu kita tahu bila dagangan tu akan expired untuk produk tersebut. Jadi lokasi ni adalah bagi komoditi yang kita beli. So macam anda trade indeks, kita tak hantarlah indeks ataupun saham-saham yang terkandung dalam indeks punya itu. Jadi kita akan penyelesaian secara tunai. Tu nanti kita akan explain kemudian lah. Jadi yang akan ada lokasi ni adalah untuk komoditi yang ada produk ataupun ada barangan dia seperti crude palm oil tadi. Sama juga kalau anda trade global, so even anda trade US produk contohnya gold. Jika mereka ada tetapkan produk tu ada dia punya spek dia, so dia akan ikut spek dia. So kalau dia ada delivery, maknanya dia akan hantar juga produk yang anda beli tu. Kalau gold dia akan hantar gold lah. Tapi secara teori dia macam tu lah, tapi kita tak nak lah kita sampai satu tank minyak depan rumah ke sebagainya. Jadi so kita akan tengok kontrak niaga hadapan ni, maknanya apa yang penting adalah macam mana perjanjian tu dibuat sekarang, tapi penghantaran produk tu akan berlaku pada masa akan datang. So contohnya anda anggap, okey, saya rasa minyak sawit mentah sekarang ni harganya murah, 2,700. Sebab saya jangkakan bulan depan ataupun bulan akan datang harganya akan pergi ke RM3,000. Jadi saya beli sekarang 2,700. Pembayaran penuh akan berlaku bila penghantaran tu dibuat.
Jadi mungkin pada masa akan datang tu harga dia betul 3,000. Saya dah untung dekat 300 per kontrak berapa amount yang saya beli tadilah. Okey, so secara ringkas dagangan kontrak hadapan ni ataupun futures ni adalah kontrak standard. Macam tadi saya cakap, dia didagangkan di Bursa Malaysia ataupun foreign exchange. So maknanya jika ada trade global, so dia akan kat global lah, dekat mana pasaran tu diniagakan. Maksudnya kalau anda trade COMEX, anda trade gold, dia akan didagangkan di COMEX apa ni, exchange Chicago. Dia beli FCPO, dia akan didagangkan di Bursa Malaysia lah. Okey, so seseorang tu boleh membeli atau menjual kontrak ni dengan mendeposit margin ataupun kita panggil modal lah dalam akaun dagangan anda dengan broker niaga hadapan. So maknanya anda kena deposit duit berapa kita panggil dalam futures ni kita panggil margin. So kita deposit duit dan baru kita boleh buat trading tu. Jadi broker macam-macam adalah, macam RHB Investment, Phillip Futures, Maybank Investment, TA Futures dan sebagainya. So anda boleh tengok senarai broker ni dalam website bursa juga. So anda boleh pilih broker mana, anda boleh tengok apa kelebihan kekurangan sistem yang ditawarkan dan sebagainya. So anda buka akaun dan anda boleh masukkan modal, baru anda boleh buat transaksi tu. Jadi keuntungan dan kerugian dia akan dikreditkan atau didebitkan ke akaun anda setiap hari. Jadi dia akan ukur setiap market close berapa anda untung, berapa anda rugi. So dia akan terus tolak daripada akaun anda, ataupun kalau untung akan dikreditkan ke akaun anda lah. Jadi sebab tu dia panggil mark to market ni, maksudnya berapa harga closing dan berapa anda untung, position anda jika anda dah tutup posisi dan sebagainya. So dia akan terus appear ataupun dia akan keluar dekat anda punya statement pada keesokan harinya. Jadi spesifikasi kontrak niaga hadapan ni ataupun futures contract, dia seperti tadilah, dia menentukan apa, di mana dan bagaimana suatu kontrak itu diniagakan ataupun didagangkan lah. Jadi seterusnya adalah kelebihan. Kenapa saya nak trade futures ni, sedangkan macam saham sekarang tengah naik banyak kan. So pada saya ada kelebihan dia yang tertentu sebab yang tak ada dekat saham. Jadi anda boleh bersedia lah. So anda belajar daripada sekarang dan mungkin anda boleh prepare account dan sebagainya. Jadi kita akan boleh mula pada masa yang terdekat lah. Okey, dekat sini kelebihan dia lah, senang cerita. That's why saya terus comparekan dengan, saya terus bandingkan saham dengan pasaran niaga hadapan. Sebab jika anda ada basic saham, so anda akan faham apa perbandingan ni. Tapi jika anda tak faham ataupun tak pernah, mungkin ada yang belum ada pengalaman, belum ada ilmu beli saham dan sebagainya, so mungkin benda ni baru bagi anda. Jadi sebab tu saya buatkan perbandingan ni supaya anda nampak apa beza saham dan apa beza pasaran hadapan. So apa yang saya nyatakan di sini adalah kelebihan untuk setiap produk tu lah. Jadi yang first, bila anda beli saham ni dia dalam bentuk unit. So ataupun kita panggil lot, tapi biasanya kita akan sebut dalam kuantiti dia dalam unit. So maknanya anda beli 1,000 unit, 10,000 unit, 100,000 unit. So saham dia akan dalam bentuk unit tu. Jadi kalau pasaran hadapan pula, dia adalah dalam bentuk kontrak ataupun lot. Maknanya kita beli 1 lot, kita beli 2 lot, kita beli 3 lot dan sebagainya. So maknanya perbandingan kat sini dah ada berbeza sikit. So beli 1 kontrak FCPO pada harga berapa, dia macam tu. So ataupun beli 1 lot harga berapa, jual 1 lot harga berapa. Jadi perbezaan kuantiti tu tak memberi kelebihan apa-apalah, tapi dari segi terms dia berbeza sikit antara saham dengan pasaran hadapan ni. Okey, yang kedua adalah dagangan sehala. So yang ni pada saya antara main point atau key point untuk pasaran hadapan lah. So untuk saham dia hanya boleh sehala saja. Macam sekarang IDSS, intraday short selling ni hanya intraday saja. Anda boleh short sell ataupun sell dulu, beli kemudian. Tapi dan sekarang untuk situasi sekarang semasa COVID berlaku ni, IDSS digantung ataupun suspend. Jadi
dagangan hanya boleh dibuat sehala saja. Maksudnya beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi. Beli pada harga tinggi ataupun anda boleh jual harga lebih tinggi. Jadi dagangan dia anda hanya boleh beli dan jual kemudian. So anda tak boleh jual dulu sebab anda tak ada pegangan saham tersebut. Tapi berbeza untuk pasaran hadapan. So yang kekuatan yang ada pada pasaran hadapan ni adalah pasaran dua hala, iaitu two-way market. So macam sekarang yang famous forex dan sebagainya, dia bukan famous lah, maksudnya dia menjadi tumpuan atau minat sebab dagangannya adalah dua hala. Sebab jika pasaran saham ni turun, so kita tak boleh nak jual saham tu RM1, kita nak beli balik harga 90 sen. So perbezaan tu tak dikira sebagai profit lah. Jadi jika anda beli RM1, harga turun 90 sen, anda jual, anda cut loss, anda rugilah 10 sen. Tapi kalau untuk pasaran niaga hadapan ni ataupun futures, jika anda nampak harga nak turun, anda boleh jual dulu dan bila betul dia turun, so anda boleh beli balik. Walaupun anda tak ada kontrak tersebut. So maknanya saya akan tunjukkan dalam contoh chart nanti ataupun kaedah macam mana anda nak buat pasaran dua hala ni. Jadi kelebihan dia dekat sini lah, pasaran dua hala, so two way market. Jadi yang ketiga adalah leverage. Leverage untuk saham adalah rendah sebab leverage ni saya akan terangkan di akhir session nanti. So leverage dia rendah, untuk futures pula leverage dia tinggi. Secara basic dia, leverage ni senang kita kata macam jika anda nak leverage rendah, maksudnya modal anda kecil, anda akan untung kecil. Modal anda besar, anda akan untung lebih besar. Tapi untuk futures, dia ada konsep margin tadi, jadi modal tadi. So dia memerlukan modal yang kecil tapi anda boleh untung lebih besar. So maknanya keuntungan dia dan kerugian dia akan based on berapa nilai leverage tu. So maknanya anda letak modal 5,000 pun anda boleh untung mungkin banyaklah berbanding dengan di saham anda letak 5,000 anda nak untung mungkin 10% tu agak susah. Tapi untuk pasaran niaga hadapan ni, untuk 10% dengan modal 5,000 tu tak ada masalah, dalam masa yang singkat je anda boleh dapat. So tarikan kedua adalah leverage tadi. So yang ketiga adalah kecairan yang tinggi. So dalam banyak-banyak pelaburan, contohnya pelaburan saham, pelaburan hartanah, pelaburan unit trust dan sebagainya, ada perbezaan dari segi kecairan ni. Tapi antara yang tertinggi adalah liquidity, yang boleh kata tinggi adalah saham. Maknanya bila kecairan tinggi, bila anda beli saham tu, anda boleh jual anytime. Kita tak ambil kira saham-saham yang tak ada volume lah. So maknanya kalau selagi ada volume, anda boleh beli hari ni, on the spot nak jual beberapa saat ataupun beberapa minit selepas anda beli pun anda boleh jual anytime. Sebab saya ada buyer dan seller. Jadi untuk pasaran hadapan ni pula, dia punya kecairan dia sangat tinggi, very liquid. So maknanya dia akan ikut active month ataupun kontrak-kontrak yang tertentu anda boleh trade. Tapi untuk kontrak yang aktif tu adalah kecairan dia sangat tinggi. Maknanya anytime anda boleh dapat. So sekarang ni kita boleh kata di zaman advance ni kita kata high frequency trading kan. So dia melibatkan transaksi yang cepat tapi dia akan sentiasa ada volume dengan kehadiran algoritma dan sebagainya. So kecairan untuk pasaran niaga hadapan ni sangat tinggi. Jadi ada bestnya kat situ sebab laju lah, maknanya anda nak trading tu pun lebih cepat berbanding saham. Okey, untuk commission ataupun commission charge atau brokerage charge ataupun kita panggil charge dagangan lah. So untuk saham ni kita tak kata dia tinggi. Dia ada perbezaan antara broker A dengan broker B dan sebagainya. Tapi untuk pasaran hadapan juga dia ada perbezaan antara broker, tapi tak terlalu ketara dan dia tak adalah clearance fees, dia tak ada stamp duty dan sebagainya. So dia ada brokerage charge dengan levies. So charge dia lebih rendah kalau kira per kontrak. Cost dia per kontrak tu agak murah daripada saham. Dia punya perbandingan dia. Sebab tu kita kata salah satu sebab kita boleh kata kadar komisen dia agak rendah. Seterusnya adalah strategi. Perbezaan daripada pasaran hadapan ni dengan saham ni adalah strategi lah. So biasanya saham ni kita akan fokus pada jangka panjang sebenarnya. So dia boleh kepada investment ataupun kepada trading, iaitu short term.
Tapi untuk kalau pasaran hadapan pula, dia strategi dia lebih kepada trading lah, short term, especially bagi yang kita sebagai retailer. Sebab dalam market ni kita ada hedges, fund manager dan sebagainya. Jadi strategi tu berbeza-beza mengikut capacity ataupun keperluan setiap trader tu yang ada di pasaran. So untuk pasaran hadapan ni kita kata boleh kata ada trading dan hedging. So hedging ni kita macam lindung nilai lah tujuan utama futures ni dibuat adalah untuk hedging tu. Kita nak lindung nilai kontrak yang kita beli dan sebagainya. Okey, seterusnya kita ke kontrak, spesifikasi kontrak niaga hadapan. Macam tadi awal-awal tadi kita dah tengok bagaimana definisi futures contract ni ataupun kontrak niaga hadapan. Jadi kita tengok detail sikit macam mana dan apa kriteria ataupun spesifikasi kontrak niaga hadapan ni. Okey, ni antara poin asas dia. Jadi macam mana spesifikasi kontrak niaga hadapan ni dibuat adalah pertama mesti ada aset asas ataupun underlying instrument. Macam tadi kita cerita, maknanya sesuatu produk pasaran niaga hadapan ni perlu ada apa orang kata, dia punya aset asas dia. Macam anda nak trade FCPO, so FCPO ni disandarkan atas crude palm oil lah, minyak sawit mentah. Jadi size kontrak yang kedua adalah size kontrak. Size kontrak ni macam tadi kita kata dia ada satu kontrak yang standard. Maknanya setiap kontrak tu kalau saya beli satu kontrak FCPO, so trader lain beli satu kontrak FCPO saya punya size kontrak dengan dia punya size kontrak adalah sama. 25 metric ton satu kontrak, dia pun 25 metric ton. So kita takkan ada perbezaan kat sini. Jadi ia membuatkan pasaran tu efisien lah. Maksudnya lebih adil lah kan, semua beli kontrak yang sama. Takkan satu trader ni beli 23 tan, saya beli 25 tan. So dia jadi tak betul lah kan. So jadi usaha tetapkan ataupun semua pasaran niaga hadapan akan tetapkan size kontrak yang standard. Untuk setiap produk tu berbeza-beza lah. Ketiga adalah pergerakan harga, minimum fluctuation. So maknanya harga tu naik berapa banyak. So bagi setiap kontrak tu berbeza, maknanya macam saham kita naik 1 bit berapa sen, setengah sen, 1 sen dan sebagainya. So kalau untuk pasaran niaga hadapan ni, dia pun ada perbezaan dia. Maknanya kalau macam FCPO mungkin naik RM1. Setiap harga tu pergerakan dia RM1. Kita panggil bid and ask dia, minimum fluctuation dia. So keempat adalah bulan dagangan, so contract months. Contract months ni dia ditetapkan sebab tak semua kontrak, maksudnya kontrak yang aktif bagi dagangan tersebut kita akan tengok pada kontrak month dari segi volume dan open interest dia. Maksudnya contohnya produk equity, produk index iaitu FKLI. So bulan dagangan yang aktif dia adalah bulan utama ataupun bulan semasa. Macam sekarang kita trade FKLI bulan 7, bulan Julai. Tapi kalau untuk FCPO, kita akan trade 3 bulan akan datang. Jadi dia ada perbezaan dekat bulan dagangan tu bagi setiap kontrak. Maksudnya contoh anda trade gold, kontrak month yang aktif bulan berapa. So anda trade FCPO, kontrak month dia yang aktif bulan berapa. So dia berbeza-beza. Begitu juga dengan masa dagangan. So masa dagangan ni ditetapkan juga berbeza. So ini antara intipati lah, maksudnya ciri-ciri setiap spesifikasi tu dibuat. Okey, seterusnya ada pergerakan harga dan had limit pegangan, daily price limit dengan quantity punya limit. So maknanya anda boleh, seorang yang trade tu dia boleh pegang maksimum berapa kontrak ataupun berapa lot bagi setiap produk tu. Okey, seterusnya tarikh kontrak ditutup, tamat atau matang, atau kita panggil final trading day atau maturity punya day. Jadi dia ada setiap produk berbeza-beza. Kita kemudian last sekali kita ada grade dan lokasi penghantaran produk tu dan cara penyelesaian produk tersebut lah. Macam produk yang berasaskan komoditi yang ada fizikal, kita akan, jika dia punya
penyelesaian dia secara delivery, so dia akan hantar produk tu. Tapi bagi produk yang melibatkan penyelesaian tunai ni, dia akan selesaikan secara tunai di akhir tempoh kontrak tu, tarikh tutup dia. So maknanya sampai tarikh tutup dia akan diselesaikan dalam bentuk sama ada delivery, penghantaran fizikal ataupun penyelesaian tunai, cash settlement. Baik, dekat sini saya tunjuk FCPO. Sorry, FKLI saya tak ni, tapi saya ada masukkan spesifikasi detail dia dekat seterusnya, slide seterusnya. So macam tadi, ini yang tadi saya tak masukkan margin lah. Margin juga berbeza bagi setiap produk. Jadi dia ada macam dekat sini FCPO, Futures Crude Palm Oil, dia ada underlying asset dia. Dia ada physical delivery, settlement dia. Tadi macam tadi, penyelesaian dia secara physical, so dia akan buat penghantaran produk ni. Untuk contract size, dia ada untuk FCPO ni adalah 25 tan metrik. Setiap satu kontrak tu mengandungi ataupun mempunyai 25 metrik tan. So anda beli satu kontrak bersamaan dengan 25 metrik tan. Jadi pergerakan minimum tick untuk FCPO ni adalah RM1 ataupun bersamaan RM25 per kontrak lah. So maknanya pergerakan harga dia, contohnya FCPO kita kata okey sekarang harga 2,700. So bila dia naik, dia akan naik 2,701, 2,702. So minimum tick kenaikan dia RM1 dan minimum tick penurunan pun RM1. Tapi nilai pergerakan satu tick tu adalah bersamaan dengan RM25. So maknanya jika anda untung kenaikan RM1 tu, bersamaan anda untung RM25. Okey. So seterusnya adalah trading hours. Untuk FCPO, trading hours dia bermula pada jam 10.30 pagi sampai 12.30 hari. Dan bersambung semula pada jam 2.30 hingga 6 petang lah. Jadi sambung esoknya. Kan? So hari yang bekerja adalah mengikut hari trading day dia adalah mengikut KL lah. So maknanya kalau KL cuti public holiday dan sebagainya, so kita akan cuti ikut public holiday di KL lah. So ramai yang tanya lah dekat lokasi lain macam Johor kan, cuti hari Jumaat. So diorang tanya kenapa market buka kan. So sebab kita ikut KL lah, so kita tak ikut Johor. Seterusnya adalah contract month. Okey, contract month ni adalah dia ada pelbagai, maksudnya bukan pelbagai produk tapi pelbagai bulan yang diniagakan. So anda boleh beli macam tadi kita cakap. So pembelian kita buat adalah pada masa sekarang, tapi penghantaran yang dibuat adalah pada bulan mana yang kita beli atau kita dagangkan ataupun kita trade lah. So maknanya kalau macam FCPO ni dia ada tawarkan spot month, bulan semasa, dan the next 11 succeeding months ataupun 11 bulan seterusnya. Maknanya spot month bulan Julai. So dia akan tawarkan 11 bulan lagi. Jadi ada Ogos, September, Oktober dan sampai 11 bulan lah. So dia akan tambah lagi selepas tu adalah bulan ganjil, selepas tu adalah 36 bulan akan datang. Jadi kontrak dia akan banyak lah. So anda boleh tengok list tu, jika anda ada trading account dengan mana-mana broker, anda boleh tengok lah senarai harga yang ada. Cuma perbezaan, kontrak-kontrak yang terlalu jauh ni biasanya tak ada volume sangat lah sebab mereka akan fokus pada bulan semasa ataupun bulan yang aktif, current active month. Okey, seterusnya margin. So margin ni kita kata tadi sebagai modal. Margin juga ditetapkan berbeza-beza lah. Bukan, dia tak terlalu kerap tapi ia berbeza-beza mengikut penentu. Dia ada penentu dia. Nanti saya akan cerita pasal margin ni. So di ibarat dia macam modal lah. So anda nak start untuk trade FCPO ni, anda perlu ada 4,500. Jadi lebih detail macam mana, berapa lebihan dan sebagainya, kita tengok pada strategi tu nanti next webinar, ataupun anda boleh rujuk pada Remizer atau dealer masing-masing untuk tahu lebih detail berkenaan margin. Okey, yang ni saya ambil daripada Bursa Malaysia. So dalam laman web
Bursa Malaysia sendiri akan ada brochure macam ni, so anda boleh check lebih detail lah. Bila setiap produk yang anda nak trading tu, anda perlu tahulah details dia, apa yang diniagakan, berapa keuntungan setiap tick, pergerakan dia berapa. Jadi untuk setiap spesifikasi macam FKLI ni, dia adalah underlying instrument dia ataupun instrumen asas dia adalah FKLI, FBM KLCI punya index. So maknanya pergerakan indeks naik, so kita akan menjangkakan, contohnya macam saya jangkakan indeks akan turun pada esok hari ataupun pada minggu depan. Jadi saya akan sell FKLI pada waktu sekarang ni dengan jangkaan yang dia akan turun pada next week tu lah. Macam saya jangkakan dia turun next week, so saya harap next week dia turun. Jadi saya akan sell harga sekarang, saya akan beli balik bila betul dia turun, dah ada untung jika dia turun. So maknanya kalau saya jangkakan indeks naik minggu depan, saya akan beli kontrak FKLI sekarang. So bila dia naik, jadi saya akan jual. So berapa perbezaan turun naik harga tadi, itulah keuntungan yang saya akan dapat. Jadi dekat sini kita tengok quote contract tu adalah FKLI. Instrumen pendasar dia adalah macam ni anda nampak, indeks komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur, FBM KLCI. Jadi size kontrak FBM KLCI ni kita darabkan dengan 50. Maknanya nilai nominal value, kita panggil nilai sebenar untuk futures contract bagi FKLI ni adalah darab dengan 50 lah. Contoh harga semasa indeks kita 1600 point, 1600 mata. So kita darab dengan 50, kita dapat jumlah nilai indeks yang maksudnya bersamaan dengan satu kontrak FKLI yang kita beli tu ataupun kita jual. Jadi seterusnya adalah turun naik harga minimum. So pergerakan dia adalah 0.5. Maknanya kita panggil setengah point lah, setengah mata, 0.5 titik indeks. Maknanya kenaikan FKLI punya harga ni adalah contohnya macam 1600, dia akan naik 1605, 0.05. So dia akan ada mata 0.5 lah di belakangnya. So dia naik 2 point baru bersamaan dengan bersamaan dengan RM50 lah. So maknanya pergerakan dia 0.5, setengah daripada RM50 nilai nilai kontrak tadi. So jadi pergerakan dia setengah mata tu bersamaan RM25. Okey, so bulan kontrak yang diniagakan adalah bulan terkini. Jadi ini kena hati-hati dan anda kena tahu sebelum anda trade. Anda nak trade FKLI, boleh trade bulan berapa. So jangan main terus beli bulan Ogos contohnya. Boleh beli, tak ada masalah, cuma akan ada masalah jika anda tak tahu. Contohnya bila anda beli kontrak FCPO, so anda beli bulan semasa, salah lah, so anda akan kena penalti dan sebagainya. Jadi anda kena tahu bulan berapa yang anda patut trade dan anda patut jauhi, avoid lah. Sebab ada bulan-bulan yang anda tak boleh trade lah. Tak kisahlah untuk global ke untuk lokal. So anda perlu tahu spek ni sebelum anda buat dagangan tu. Jadi untuk bulan kontrak macam tadi saya cakap, untuk FKLI ni dia bulan kontrak dia adalah bulan terkini, bulan semasa atau kita panggil spot month. Dan bulan berikutnya juga 2 bulan suku tahun kalender selepasnya. Jadi maknanya bulan terkini bulan Julai, bulan berikutnya bulan Ogos, dan dia akan letak 2 bulan suku next, maksudnya next quarter punya bulan lah. So macam September lah lepas ni kan, next quarter. So lepas September, next bulan March. Jadi quarter month tu adalah March, Jun, September, Disember. So maknanya dia akan letak March, Jun. Jadi waktu dagangan pula untuk FKLI ni bermula pada awal sikit daripada market untuk pasaran saham. So dia akan bermula pada jam 8.45 pagi. Berakhir lambat sikit daripada pasaran saham juga, dia 12.45, tapi dia mula sama 2.30 dan berakhir pada 5 suku ataupun 5.15 petang setiap hari lah. Jadi hari perniagaan dia mengikut hari perniagaan KL. Jadi dia ada had harga macam tadi, price limitation dia ada 20% per sesi. Maknanya dagangan tu bila cecah 20% per sesi daripada reference price, dia akan dia akan ada sesi, kita panggil dia macam rest lah.
So dia tiada harga untuk kontrak bulan kedua bagi 5 hari perniagaan terakhir sebelum luput. So maknanya kalau anda kena faham detailnya. So mungkin anda tengok macam pening sikit. Jadi so saya tak terangkan detail lah. Tapi kalau anda trade FKLI ni, so had dia per sesi adalah 20%. Kenaikan atau penurunan dia. Jadi dagangan terakhir adalah hari perniagaan terakhir lah kontrak ni dibuat. So maksudnya kalau anda trade FKLI bulan Julai yang sekarang ni aktif, so hari perniagaan terakhir dia adalah 30 Ogos. 30 Ogos, 30 Julai. Sebab 31 Julai cuti umum, Hari Raya Haji. Jadi tak ada dagangan, so maknanya hari terakhir adalah 30 hari bulan Julai. So anda perlu close position pada 30 hari bulan Julai. Maknanya anda ada position, anda perlu clear lah sebelum habis tu. Sebelum habis bulan tersebut. Jika anda trade FKLI. Jadi penyelesaian dia, settlement dia adalah penyelesaian secara tunai. Iaitu nilai penyelesaian terakhir dia lah. Berapa harga terakhir, contoh bulan ni Julai nanti 30 Julai pukul 5 suku, anda akan tengok berapa harga terakhir tu. Itulah kita akan kira berapa nilai penyelesaian dia. Okey, so had pegangan spekulatif dia adalah 10,000 kontrak pegangan terbuka. Maksudnya kalau anda boleh beli maksimum pun 10,000 untuk kontrak FKLI sahaja. So dia ada limit dia. Kita tak boleh beli sekali beli 20,000 kontrak. So ni sama juga dengan kontrak tadi. Kontrak spesifikasi FCPO, so saya tak terangkan, so anda boleh baca, go through. Sebab sama juga, cuma perbezaan dia panjang sikit, dia ada lokasi ataupun dia ada grade kontrak. Sebab minyak sawit ni dia ada kuantiti dia ataupun kualiti dia yang tertentu untuk diniagakan dalam Bursa Malaysia ni. Dan dia ada lokasi untuk penghantaran dia. Okey, seterusnya komoditi derivatif ataupun jenis-jenis derivatif yang ada kat Malaysia ni. Jadi yang ni pun sepintas lalu. So basically kita ada Bursa Malaysia derivatif ni menawarkan 3 derivatif utama. So yang orang kata yang ada lying asset dia adalah instrumen yang secara dikelaskan dengan 3 kelas yang berbeza. So dia ada derivatif komoditi, derivatif equity dan derivatif kewangan. So apa dia derivatif equity ni? Maknanya kalau derivatif equity ni dia bersandarkan indeks, equities index. So maknanya kalau dekat sini kita nampak indeks pasaran niaga hadapan ni adalah berdasarkan kepada indeks Bursa Malaysia ataupun FBM KLCI lah. Jadi FBM KLCI ni akan produk futures dia adalah FKLI. So niaga hadapan FTSE Bursa Malaysia. So dekat BMD ni ada tawarkan juga option untuk Bursa Malaysia. Dia ada juga saham niaga hadapan saham tunggal. Kita panggil single stock futures. So maknanya kita boleh berdagang saham. So yang ni kontrak single stock futures ni berdasarkan saham-saham yang terpilih. Dekat Bursa Malaysia ada beberapa. Kalau tak silap saya yang terkini ada 10 saham kalau tak silap. Nanti saya akan buat webinar ketiga pada bulan September kalau tak silap berkenaan produk SSF ni. Jadi anda boleh join untuk tahu macam mana anda nak trade. Tak silap saya ada satu ialah Top Glove. So maknanya anda boleh trade Top Glove ni dalam bentuk futures. So anda boleh long, anda boleh short untuk Top Glove SSF. Kita panggil dia bersandarkan sesuatu jenis saham yang ditetapkan lah. Maknanya kalau Bursa Malaysia Derivative tetapkan Top Glove boleh trade futures, then dia akan ada dalam pasaran. Jadi anda boleh trade saham Top Glove tu dalam bentuk futures. So anda perlu letak margin dan sebagainya. So dia menarik juga. Cuma volume dia belum cukup aktif, tapi boleh dipelajari lah pada saya. Kita ada juga dagangan hadapan mini FTSE, mini FTSE Bursa Malaysia, kita panggil mid 70. Yang ni pun kalau untuk yang newbie ataupun yang baru nak join trade futures, mungkin anda boleh tengok juga sebab margin dia tak besar. Modal untuk mid 70 ataupun FM 70 punya produk futures ni modal dia kecil dan
Of course dia punya fluctuation dia kecil, tapi so dia punya pendedahan risiko dia agak rendah lah berbanding dengan anda trade FKLI ataupun FCPO. Okay, so kedua adalah produk derivatif komoditi. Kita terdiri daripada dua kategori yang utama lah. Untuk kat Malaysia ni kita ada dua ni je lah. So kalau kat luar pun kita ada banyak, tapi yang dua dekat Malaysia ni adalah berdasarkan agriculture punya produk, dan kedua adalah precious metal, iaitu logam berharga. Jadi senarai dia adalah seperti niaga hadapan emas, futures gold, kita ada FCPO, minyak sawit mentah, kita ada all-in sawit, dan kita ada option juga. Dan satu lagi kita ada futures tin, tin aluminium tu. So niaga hadapan tin. Okay, seterusnya adalah derivatif kewangan. Yang ni kita jarang dengar orang trade sebab yang ni dia bersandarkan instrumen interest. So kita pun tak boleh trade lah sebab dia tak syariah, sebab dengar pun interest. Jadi dia bersifat interest jangka pendek yang boleh tukar beli dekat pasaran wang. So maknanya kita tahulah dekat pasaran hadapan ni ada derivatif berbentuk ataupun bersandarkan interest ni. Contohnya macam Clibor. So ada 3 years MGS security dan 5 years MGS security dan sebagainya lah. MG security. Dia ada 10 years juga. So ni antara produk yang ada untuk base ataupun bersandarkan derivatif kewangan. Okay, yang ni pun saya ambil dekat Bursa Malaysia punya website. So saya tak screenshot apa yang ada dekat platform sebab kita tak boleh nak promote broker mana-mana. So anda boleh pergi ke mana-mana, pergi ke website Bursa lah, senang. Dalam tu anda boleh tengok semua kontrak yang diniagakan, cuma harga dia ada sedikit lewat ataupun delay. Jadi jika anda nak tengok produk apa yang diniagakan dan sebagainya, so anda boleh tengok kat sini lah. Jadi kat sini anda nampak FGLD ni gold, FKLI ni ada 1, 2, 3, 4. So anda tengok Julai, Ogos, September, Disember. So harga dia dan sebagainya, berapa pergerakan harga, changes dia. FCPO dia bulan semasa, spot month dia adalah bulan Ogos. So trading month yang aktif adalah bulan Oktober. So kita tengok pada volume dan sebagainya. So nanti tu kemudian kita akan belajar sedikit advance berkenaan satu produk tu. Okay, bagi produk kepatuhan syariah, so maknanya status ni punya orang kata status syariah dia lah untuk produk futures yang didagangkan ni. Jadi untuk dekat Malaysia, kita ada panel penasihat syariah yang dibuat ataupun ada majlis penasihat syariah di Suruhanjaya Securities Commission. So mereka ni yang bermesyuarat dan menentukan status kepatuhan syariah dia. Sama juga dengan saham. Jadi cuma kita diorang tak review produk futures ni seperti saham lah. Kita ada dua kali setahun kan. Tapi untuk produk peratus syariah, untuk pasaran niaga hadapan ni, kita ada dua instrumen yang famous lah, ataupun kita panggil satu based on index FKLI dan satu based on minyak sawit mentah yang aktif dan ramai yang berdagang. Jadi kaedah penilaian dia dibuat oleh berdasarkan kaedah penilaian status syariah ni dibuat berdasarkan jenis instrumen tu. Maknanya kalau FCPO, produk instrumen ataupun instrumen asas dia adalah minyak sawit mentah. Jika produk minyak sawit mentah tu memang halal, memang patut syariah. So produk yang futures yang bersandarkan dia adalah syariah. So kat situ saya bagi contoh kan. So bagi macam contoh kedua saya bagi dagangan niaga hadapan FKLI tu tidak patut syariah sebab instrumen asas dia adalah FBM KLCI. Iaitu FBM KLCI ni kita ada 30 counter benchmark untuk menentukan aras indeks kita punya mata. So dalam 30 counter benchmark tu ada counter-counter macam banking dan sebagainya. Jadi tak patut syariah. Jadi FBM KLCI tu sendiri tak patut syariah, indeks dia, dan FKLI bersandarkan daripada indeks FBM KLCI, so dia tak patut syariah. So basically nak tahu syariah ke tak syariah macam tu je lah.
Jadi produk global, diorang tak ada majlis fatwa ataupun penasihat syariah dekat Suruhanjaya diorang. Jadi diorang tak ada penentuan syariah dan sebagainya. So apa yang biasanya kontrak yang similar ataupun lebih kurang sama, contohnya FCPO, kita ada barang pengganti ataupun barang pengganti lah orang kata dekat luar kita trade soybean oil. So soybean oil tu patuh syariah, ada delivery dan sebagainya, produk standard. So kita boleh kata dia harus juga, kita tak kata halal So dekat sini saya ada screenshot untuk resolution yang latest jugalah, meeting dia pada tahun 1997. Yang tu yang latest lah. SAC resolve that the futures contract of palm oil is permissible as it accordance with Sharia principle. Jadi dia adalah patuh syariah lah untuk FCPO. Yang FKLI saya tak masukkan. So FKLI macam tadi saya cakap, kita boleh tengok sendiri macam mana dia buat penilaian tu. So dia memang tidak patuh syariah. So resolution ni anda boleh dapat dekat laman web Suruhanjaya Security. Okey, so seterusnya kaedah dagangan. Okey, kaedah dagangan ni adalah cara untuk anda nak beli ataupun anda nak jual. So dalam pasaran saham, kita beli saham, kita jual saham. Tapi dalam futures market ni ataupun dagangan niaga hadapan ni, kita membeli ataupun menjual, kita panggil long ataupun short. Boleh juga kita panggil beli, boleh juga kita panggil jual. Tapi terma dalam futures ni kita panggil long dan short. Jadi perdagangan long ni adalah perjanjian untuk membeli suatu kontrak itu pada masa hadapan. Tapi harga ditetapkan pada masa sekarang. Maknanya anda beli sekarang, harga sekarang. Tapi perjanjian untuk dapatkan kontrak itu adalah pada masa akan datang. So untuk short pula, anda buat perjanjian untuk menjual pada harga sekarang, tapi produk itu akan diterima pada masa akan datang. Okey, dekat sini saya ambil contoh FCPO sebab satu, mostly yang join ni I think daripada background mungkin Muslim ataupun Malay. So saya bagi contoh FCPO. Jadi untuk pengiraan cara anda dapat untung dari dagangan futures untuk CPO, FCPO. So dekat sini saya bagi contoh dalam bentuk chart lah. So anda nampak pergerakan naik dan turun dia. Dekat sini saya beli ataupun long CPO dengan jangkaan, maksudnya saya menjangkakan yang selepas harga break. Sekejap. So dekat sini anda nampak pointer ni. So jika saya menjangkakan jika harga break downtrend line ni, line halangan untuk ke atas ni, resistance line ni. So saya rasa dia break ni, dia menjangkakan dia akan naik. Jadi saya akan buat satu posisi buy ataupun long. Tadi satu kontrak ataupun satu lot CPO pada harga 2132. Jadi entry ni apabila pecah garisan downtrend tadi. So ni slide yang lama punya chart lah contoh dia, tapi pergerakan harga lebih kurang sama je. Okay, so saya masuk pada harga 2132. Jadi saya nampak harga dah turun, break up trend line ni. Jadi dia turun, so saya buat posisi jual. Sebab saya dah beli tadi, saya jual kemudian. So bila saya jual balik pada harga 2165. Jadi macam mana keuntungan tu dikira? 2165 tadi tolak 2132 harga dia. So saya dapat 33 mata ataupun point. Jadi 33 mata ni kira macam tadi pergerakan harga RM1 kan. Jadi pergerakan dia adalah RM33. So maknanya setiap RM1 bersama dengan RM25 untuk setiap satu kontrak tu. So kita darabkan dengan RM25. So anda akan untung RM825. So yang ni RM825 saya tak tolak commission charge ataupun charge yang brokerage yang tadi yang saya cerita tu lah. So keuntungan kasar 825. Jadi pergerakan harga ni dalam masa satu hari saja. So anda beli petang 5.50 pada 30 hari bulan 10 dan anda jual pada 1 hari bulan pada jam 12 tengah hari. Tapi anda untung 825. Okey. Okey, yang ni yang tadi pasaran, kita kata pasaran dua hala. Dagangan dia dua hala, two way market. Apabila anda trade futures, dia boleh jual dulu dan kita beli balik kemudian pada harga yang rendah.
So dekat sini saya menjangkakan harga break support line ni, support trend line ni, harga akan jatuh. So bila dia jatuh, saya akan buat penjualan. Saya akan jual dulu sebab saya jangka dia jatuh. Saya nak jual harga tinggi, saya nak beli pada harga yang rendah. So anda masuk posisi short ataupun jual pada harga 2147 kat sekitar ni 2147. Sini 2147 dan saya dan harga betul turun menepati jangkaan dia. So saya tutup kat sini bila harga dia break downtrend line ni. So saya rasa trend line, pergerakan harga turun ni dah habis. So saya beli semula kontrak yang saya jual tadi. So kita panggil tutup position bila kita ada long, so kita ada short. Jika anda long, anda perlu ada short. Maknanya bila anda beli, anda perlu jual untuk tutup posisi. Bila anda jual kat sini, so anda perlu beli balik. So kalau anda jual lagi kat sini, so maknanya ada dua posisi jual. So anda kena nak tutup position, anda kena berlawan arus ataupun arah yang tadi anda, contohnya anda buat dekat sini sell, anda perlu buy kat sini. Tadi anda short kat sini, anda long kat sini kan. Jadi perbezaan dia sama juga. Harga dia kita kira lah harga tertinggi tadi yang kita trade tadi masuk dalam 2147. Kita beli dekat 2125. So perbezaan dia dalam 22 mata kali dengan 25 setiap satu mata. So anda untung 550 walaupun pasaran sedang turun. Jadi kalau jangkaan turun lagi, so anda sell lagi lah. So anda tak perlu beli pun. Jadi dekat situ kita nak tahu strategi kita macam mana lah. Dekat sini kita nampak menarik lah. So dekat tadi pasaran naik anda untung 800. Kan? So dekat sekarang pasaran harga turun pun anda boleh buat untung. So dekat sini kita kata pasaran dua hala. Okey, seterusnya adalah konsep margin dan leverage. So masa tak panjang. Okey, margin ni boleh dikatakan sebagai modal yang wajib anda sediakan bila anda nak trade. So dia definisikan sebagai jumlah minimum untuk tujuan dagangan dan untuk membolehkan kita memegang kontrak tu. So kita trading ni kita ada dua cara. Sama ada anda boleh trading, trading ni short term. Maksudnya anda boleh buat secara intraday, hari ni beli, hari ni jual, ataupun hari ni jual, hari ni beli. Atau anda boleh buat posisi tu overnight. So maknanya anda boleh beli hari ni, anda boleh jual esok, anda boleh jual lusa dan ataupun lebih lagi. Bergantung pada tempoh masa dagangan tadi. Okey, seterusnya adalah ia boleh dikatakan wang cagaran lah, jaminan macam saham juga. Anda letak berapa modal baru anda boleh ada position ataupun posisi. So biasanya kadar jumlah margin ni antara 2% hingga ke 15% daripada nilai kontrak tu. So macam kontrak FCPO nanti kita kira berapa dan kita tengok margin berapa. So kita tahu kat situ berapa nilai leverage dia. Okey, kadar margin ni ditetapkan oleh Bursa Malaysia, tapi di bawah dekat dia ada bahagian exchange ataupun clearing house yang akan ambil kira berapa nilai risiko dan volatility setiap instrumen ni. So dia menggunakan satu program yang dipanggil SPAN. SPAN ni dia satu program lah, dia nak ukur berapa volatility dia dan dia akan tetapkan berapa nilai margin yang sesuai untuk tampung pergerakan harga dan menentukan modal kita lah untuk kita letak margin tu. Jadi sistem margin ni membolehkan kita menentukan nilai ataupun serta ciri leverage, berapa besar leverage yang ditawarkan bagi setiap produk pasaran niaga hadapan ni. Dan pemboleh ubah utama yang digunakan adalah tahap volatility tadilah, macam saya cakap tadi. So maknanya lebih volatile, harga tersebut mungkin akan, margin tersebut mungkin akan lebih tinggi. Macam hari tu start PKP, saham indeks jatuh banyak, FCPO pun jatuh banyak. So pergerakan dia harga sangat volatile, jadi margin tu akan dinaikkan. So modal kita kena lebih besar lah supaya mengelakkan kita pun tak cukup. Maksudnya macam bila harga bergerak tu terlalu besar jurang dia. Jadi kita nak mengelakkan kita rugi dengan cepat. So diorang BMD ni menetapkan margin yang lebih besar. Okay, so untuk dua produk utama yang dekat Malaysia yang famous dan aktif untuk pasaran niaga hadapan ni adalah FKLI dan FCPO lah. So FKLI margin permulaan dia adalah 4,200, untuk FCPO adalah 4,500. So pada saya murah lah. Jadi anda ada 4,500, anda boleh trade FCPO.
Dan pada masa yang sama anda boleh trade FKLI juga. Pada masa yang sama ada 4,200. So jika anda deposit 5,000 dalam akaun anda boleh trade salah satu produk automatically. So anda boleh trade FKLI ataupun anda rasa macam pagi anda nak masuk FKLI, petang anda nak masuk CPO. As long as dia cukup 4,200 atau 4,500 ni, anda boleh trade. Tak ada masalah. So anda nak trade dua produk serentak, anda perlu ada dalam 9,000 lah, senang cerita. 9,000 atau 10,000. So anda boleh trade FKLI ada position, FCPO anda boleh masuk position. Ini adalah margin permulaan dia. Okey, seterusnya adalah leverage. So leverage ni penting dalam FCPO macam tadi saya cakap, di antara key point. Leverage ni adalah kunci perdagangan bagi perniagaan ataupun perdagangan niaga hadapan ni. Dan anda perlu faham macam mana nak guna fungsi leverage ni. So kadang kita dengar leverage ni apa kan, tapi kita tak faham macam mana leverage tu dikira dan dia akan menentukan money management kita ataupun pengurusan modal kita bergantung pada leverage tadi. Jadi leverage ni adalah double edge sword. So maknanya dia ada dua belah side ataupun dua side lah. So dia boleh jadi kawan, dia boleh jadi lawan. Jadi sebab tu dia sangat berbahaya kalau anda tak faham leverage ni apa. Okay, basically cara mudah anda nak tahu macam mana nak kira leverage lah, senang cerita. So anda kalau kita beli property, contoh macam beli rumah dan sebagainya. So anda menggunakan ataupun anda akan diminta oleh pihak bank untuk membayar 10% atau 20% deposit ataupun pembayaran pendahuluan. So membenarkan anda memiliki sebuah rumah tu, contohnya harga 500,000. So bank kata anda perlu letak deposit 20%. So 20% tu boleh kata sebagai anda punya margin, tapi anda bayar 20%, anda boleh memiliki rumah bernilai 500,000. So secara ringkas ataupun secara mudah kita nak kira leverage tu macam tu lah. So maknanya dia dalam lebih kurang 5 kali leverage. Kita panggil 5 time leverage. Jadi kalau kita beli equity pula, beli saham, tapi kalau kita guna margin lah, contohnya macam di broker yang saya berkhidmat sekarang, dia menawarkan pembiayaan margin sehingga 2 kali ganda. So anda letak RM10,000 modal, anda boleh dapat pembiayaan margin sehingga RM20,000. So dia 2 kali ganda. Jadi anda boleh beli dengan jumlah yang lebih besar lah walaupun modal anda RM10,000. Maknanya tadi anda letak RM10,000 duit modal untuk beli saham, so anda ada kemampuan bank bagi lebihan tunai untuk beli dalam kuantiti yang 2 kali ganda daripada nilai modal yang ditetapkan. Jadi untuk kontrak hadapan ni biasanya menawarkan 5 kali leverage ke 30. Kadang-kadang bergantung pada margin dan bergantung pada harga juga. So anda baru dapat nilai leverage ni. Jadi anda bayangkan tadi kalau macam anda guna margin saham, anda hanya dapat 2 kali ganda leverage ataupun 2 kali leverage, tapi untuk pasaran niaga hadapan anda boleh dapat sehingga 5 ataupun 10 kali nilai leverage tu. So that's why dia boleh, orang kata boleh maximize profit kita ataupun dengan modal kecil kita boleh jana keuntungan yang sangat banyak jika betul strategi dia. Okay, so kelebihan leverage ni, kontrak niaga hadapan ni mempunyai leverage yang orang kata sangat dimanfaatkan lah kerana margin permulaan untuk pasaran niaga hadapan untuk Bursa Malaysia lah, produk Bursa Malaysia derivatif ni secara relatifnya adalah kecil berbanding nilai kontrak tersebut. Okay, so leverage ni adalah alat yang paling berkuasa untuk digunakan dalam perdagangan niaga hadapan ni, dan ia membolehkan anda mengawal pelaburan yang lebih besar dan pengeluaran modal yang lebih kecil. Jadi dagangan niaga hadapan ni macam tadi lah, saya cakap 5 kali ganda hingga 30 kali ganda. Jadi kat sini saya bagi contoh, ada ilustrasi sikit. Kita ambil contoh harga CPO semasa, FCPO semasa adalah 2,700. So kita darab dengan nilai kontrak tu adalah RM25. Maka total ataupun jumlah nilai kontrak, satu kontrak FCPO ni adalah sebanyak 67,500 ni. Tapi dengan modal minimum margin anda adalah 4,500, maknanya anda boleh memegang satu kontrak saiz yang besar, iaitu 67,000 tadi. So anda ada nilai leverage lebih kurang 15 kali ganda
ataupun 15 kali lah maknanya. So modal saya 4,500, saya boleh pegang nilai kontrak sebanyak 67,000. So that is the most important part yang anda nak kena ambil kira bila anda nak trade futures, sebab anda nak buat money management tu supaya anda tak rugi dengan cepat. Sebab bila rugi pun anda akan rugi dengan banyak lah. Okay, so macam mana leverage ni berfungsi? Sepintas lalu, okay, saya akan terangkan. Saya bagi contoh dalam bentuk saham sebab dia mudah sikit nak dibuat perbandingan ataupun penerangan dia lah. So kalau saya beli saham bernilai 80,000, saya perlu bayar 80,000 lah. So saya nak beli saham, contohnya saham apa yang famous, sekarang Top Glove lah. Andai katalah harga dia RM1. So saya nak beli 80,000 unit, saya perlu bayar RM80,000. So leverage dia adalah zero lah, sebab saya beli nilai 80,000, saya bayar 80,000. So pembelian tunai itu tanpa leverage. Jadi jika harga pasaran saham naik 10%, harga saham Top Glove tu pun naik 10%. So maka saya akan untung dalam 10% lah. Maknanya saham saya beli 80,000 tadi, naik 10%, saya akan untung 8,000. Maknanya kalau beli saham tadi RM1, dia akan naik 10% dalam naik 10 sen je lah. Tapi kalau saya ada 80,000 unit, saya akan dapat 8,000 lah. So dia punya ROI dia adalah 10%. Okay, tapi kalau kita sebab tu kalau untuk futures ni, dagangan dia bersandarkan indeks ataupun pasaran saham kan. Sebab tu futures ni kita ambil futures FKLI lah. Jadi kita ambil kuantiti yang nilai yang sama. Maknanya jika nilai ataupun pasaran sekarang mata dia adalah 1,600 mata. So nilai FKLI tadi adalah RM50 bagi setiap satu kontrak. So bersamaan 80,000. Tapi margin yang anda perlukan adalah 4,000. Kat sini saya bagi 4,000. So sekarang margin 4,200 lah. So anda memerlukan margin 4,000 untuk buat pembelian. Jadi leverage dia adalah 20 kali. So maknanya anda perlukan 4,000 je. Anda tak perlu letak modal 80,000. Tapi anda boleh beli nilai kontrak dia yang sehingga RM80,000. So sekiranya pasaran saham naik 10%, so indeks KLCI tadi pun naik 10%, so maka mata FKLI akan naik 160 mata. Jadi 160 mata darab dengan RM50 satu mata, so anda akan untung 8,000. Tapi dengan untung 8,000 yang sama dekat saham tadi, modal saya hanyalah RM4,000. So dengan 8,000 keuntungan bagi dengan 4,000, saya darab dengan 100%, jadi keuntungan saya adalah 200%. Berbanding dengan 80,000 saya buat beli saham, saya untung 10%. Tapi kalau saya masuk dekat FKLI, saya boleh untung 200% dengan modal 4,000 saja. So dekat sini anda mungkin nampak sedikit gambaran macam mana leverage tu berfungsi. Okay, kat sini saya bagi tahu tadi lah. So dia double edge sword. So dia ibarat bilah pedang lah. So dia boleh ada dua side yang boleh orang kata apa, melukakan ataupun membantulah dari segi satu side. Jadi kebaikan dia boleh mengawal jumlah besar pengeluaran modal tu. Maksudnya kita keluarkan modal yang kecil, kita dapat beli satu aset ataupun pegangan yang bernilai besar. Yang kedua, kebaikannya adalah meningkatkan pulangan modal. Maksudnya macam tadi lah, modal 4,000 kita boleh untung sampai 200%. So maknanya keuntungan dia sangat tinggi. Jadi semakin tinggi leverage, semakin efisien penggunaan modal. Maknanya lebih cepat kita untung. Tapi lebih cepat juga kita akan rugi. So jangan tengok satu side. Jadi profesional tahu macam mana nak guna cara leverage ni lah. Okey, keburukan dia kita boleh melampaui kemampuan kita nak trade tu lah. Kadang-kadang kita over trade lah sebab modal kecil. So kita rugi, kita boleh top up dan sebagainya kan. Sebab kita kata yelah saham kita masuk 80,000, sekarang kita baru masuk 4,000 kan. So rugi top up lagi. Jadi keburukan dia dekat situ lah. So kita kena control dan kena buat calculation. Yes, good sangat menggandakan kerugian. So maknanya anda boleh untung banyak, anda pun boleh rugi banyak. Kerugian juga boleh melebihi modal permulaan, dan pelabur amatur yang tidak tahu menggunakan leverage ni, dia akan buat kerugian yang sangat banyak lah. So kena hati-hati. Jadi yang terakhir, perbezaan trading dan investing. So
macam investing ni lebih kepada saham. Sebab tu saya buat comparison antara trading dan investing. So investing ni maksudnya pelaburan lah. Jadi lebih bersifat jangka panjang. Sebab tu dekat sini kalau kita nak membina kekayaan dalam tempoh masa yang panjang, so kita boleh mulakan dengan invest lah. Jadi kita akan beli dan pegang suatu aset pelaburan tu, tak kisahlah saham ke tanah dan sebagainya dalam jangka masa yang agak panjang, tapi kadar risiko dia lebih rendah. So maknanya tempoh pegangan tu panjang dan perlahan, tapi jangka pulangan dia agak rendah. Tapi untuk anda jadi seorang trader yang berjaya ataupun pedagang yang berjaya dalam bentuk trading ni, so kita akan buat transaksi tu secara cepat. So beli jual indeks ke, komoditi ke, apa-apa juga, forex dan sebagainya lah, senang cerita lah, kan, saham, option. So dia buat dalam tempoh yang pendek dan singkat, tapi dia cepat. So anda akan target pulangan dia pun cepat lah, maknanya mungkin setiap posisi yang anda masuk, anda akan cari mungkin 10 to 20%. So anda boleh dapat mungkin dalam sebulan ataupun kurang. Macam ada orang mungkin target sehari 10%. So dia tak mustahil. So saya kata macam tadi, trading ni ada kelebihan, ada kekurangan juga. Jadi investing juga ada kelebihan kekurangan. Jadi dekat sini perbezaan dia. So anda boleh nilaikan. So pada saya kita boleh belajar lah macam mana nak mulakan trading ni. So untuk diversify ataupun tambah satu lagi cabang ilmu ataupun cara anda nak buat profit lah dalam market. Sebab pada saya futures ni adalah produk yang baik, dan jika anda mahir, saya rasa anda tak tengok saham lagi lah, sebab dia lebih cepat dan dia lebih orang kata nak buat untung tu lebih cepat lah, lebih banyak lagi. Okey, sekian saja saya rasa untuk sampai cover untuk pengenalan ni. So saya rasa banyak lagi part yang saya nak cover untuk basic ni, tapi kita ada satu slot saja untuk introduction. So mungkin yang berminat untuk tahu lebih detail mungkin boleh contact saya kemudian hari ataupun join webinar yang akan datang. Okey, Nisa. Okey, terima kasih Cik Farhan. Okey, sama. Okay. Okey, kita dah sampai ke kita baru lepas dengar apa yang Cik Farhan kongsikan pada malam ini. Okey, sekarang kita berada di sesi soal jawab. Jadi sekiranya kepada anda ada soalan untuk ditanya kepada Encik Farhan, dan boleh anda letak soalan anda di dekat chat box. So saya akan baca soalan anda. Okey, ada soalan daripada pada audience pada hari ini. Soalan pertama is, boleh tolong terangkan perbezaan antara pasaran niaga hadapan dengan option? Okey, ramai yang saya rasa yang tanya berkenaan option ni mungkin ramai yang pergi satu webinar yang dianjurkan oleh orang kata seorang yang famous lah. Okey, option ni sebenarnya satu produk yang hampir sama, cuma dia berbeza dari segi cara dagangan tu dibuat, iaitu dia menggunakan call dan put. Maknanya dia memberi obligasi ataupun hak kepada seorang tu untuk membuat keputusan. Maknanya kalau saya nak beli, ada satu pihak tu wajib menjual, ataupun dia akan ada, contohnya dia ada call dan dia ada put untuk strategi dia lah. So dia ada strategi yang berbeza. Jadi dari segi option, macam option ni biasanya dia bersandarkan nilai futures ataupun nilai saham tu juga. So maknanya macam
sekarang global option, so dia akan tengok saham global tu lah. So mana-mana saham contohnya, ataupun macam tadi kita tengok option atas FCPO. So kita boleh buat dagangan tu sama juga konsep dia. Kita boleh dia perbezaan dari segi strategi. Maksudnya kita boleh kalau futures ni kita boleh buat satu position macam kita nampak harga nak jatuh kita sell dan harga nak naik kita buy. Tapi untuk option ni dia punya perbezaan dia adalah jika saya nak beli saya akan guna call option dan kalau saya nak nampak harga dia jatuh saya akan beli juga tapi saya akan beli put option. So kaedah dia buat tu saya tak masukkan bahagian option dalam ni. Dia ada option sebab dalam derivative ni ada option, dia ada forward contract dan dia ada swap. So details penggunaan option ni saya kena terangkan next class nanti. Sebab kalau kita kata dari segi, sebab ramai yang pertikaikan dari segi isu syariah dan tak syariah sebab dia ada satu unsur yang kita panggil gharar ataupun keraguan dari segi kontrak tu. Tapi kalau macam kita kata, kalau instrumen dia adalah syariah, mungkin dia adalah syariah. Tapi dari segi dagangan tu dibuat adalah menjadi isu. So macam tadi saya cakap kalau kita nak, dia option ni dia macam memberi kita satu hak untuk membeli ataupun menjual. Cuma ada satu side lagi dia tak boleh buat apa-apa. So maknanya kalau call option tadi kita boleh beli jika harga nak naik, tapi dia satu pihak dia terpaksa menjual harga tersebut yang ditetapkan oleh pembuat ataupun pembeli call option tadi. So nanti yang tu detail saya akan update dalam saya punya channel ataupun sebab ramai yang bertanya juga option ni, cuma saya tak cerita dengan lebih detail lah sebab ramai lebih pakar kat luar kan. So berkenaan option ni. Okay, next. Okay, soalan seterusnya, ada perbandingan tak untuk kerugian jika menggunakan average? Soalan daripada Rabiatul Adawiyah. Penggunaan average ke leverage? Average Dia tulis average. Saya rasa average leverage as ni. Sebab kalau saya rasa leverage as average. Leverage atau dia tulis kat sini average. Maybe ada different. Soalan dia apa? Ada perbezaan untuk kerugian jika menggunakan average. Okey, penggunaan average ni dia tak macam saham. Kadang saham kita tahu ada dollar cost averaging punya strategi. So untuk futures kita boleh guna averaging punya teknik, tapi dia bergantung kepada strategi juga. Dia contohnya macam saya masuk posisi buy pada harga 2,700 untuk FCPO. Tetapi harga turun lagi dan kita beli satu kuantiti lagi. Satu lot lagi lah position pada harga yang lebih rendah. So harga tu akan dipuratakan ataupun averaging down lah. Cuma perbezaan kerugian tu memang makin berkurang, tapi jika harga turun lagi, dia akan memberikan kita lebih pendedahan pada risiko tu. Maknanya sebelum ni kita rugi satu kontrak saja dengan harga kita beli 2,700. Tapi contohnya harga turun lagi 50 mata, anda beli lagi. So bila anda gabungkan kedua posisi tu, anda akan ada dua kontrak ataupun dua lot size. Jadi size anda lebih besar jika harga turun lagi, so kerugian anda akan lebih besar sebab anda ada dua lot, dua kontrak. So penggunaan averaging ni saya tak galakkan dalam pasaran hadapan ni ataupun futures market ni, futures trading ni sebab dia akan bergantung kepada money management kita. Berapa lot size yang kita nak masuk, berapa kuantiti yang kita nak masuk pada entry yang tertentu. Jadi saya boleh kata averaging ni kena ada strategi dia. So tak semestinya anda boleh terus average. Okey, turun lagi anda beli lagi, turun lagi anda beli lagi. Sama juga dengan posisi dia naik sebab kita akan memberi lebih risiko pada posisi kita
Sebab kalau tak cukup modal nanti anda tak boleh nak tambah average lagi dan harga terus against kita ataupun lawan posisi kita tu, maka ia akan menyebabkan harga tu turun, modal kita akan habis dengan cepat lah. So strategi itu kena tepat dengan kaedah anda nak trading. Tak semestinya, saya tak kata tak bagus, tapi tak digalakkan untuk anda berdagang futures ni lah. Okay, next. Okey. Soalan seterusnya adalah, adakah CFD dibenarkan dalam pasaran Islam di Malaysia? Okay, setakat ni saya dimaklumkan oleh Bursa Malaysia, mereka ke arah memperkenalkan CFD ni. Macam baru-baru ni kalau tak silap anda cari di broker Philip Futures, mereka ada menawarkan CFD trading, tapi hanya ditawarkan kepada high net worth punya client. So anda maksudnya pemegang ataupun trader yang orang kata apa, yang ada duit yang banyak lah. So anda boleh trade CFD ni, tapi limited terhadap beberapa produk saja. So buat masa ni CFD di Malaysia ni masih tak ada, belum ready lagi lah saya rasa. So mungkin dalam 1-2 tahun lagi bila ada negara-negara mungkin yang terdekat macam Singapura dah mula, so mungkin kita akan mulakan. Tapi sebab Bursa Malaysia mungkin akan tengok kepada partisipan ataupun permintaan pasaran lah. So kalau ramai mungkin Bursa Malaysia mungkin boleh keluarkan produk CFD ni pada masa akan datang. Setakat ni belum ada lah setahu saya. Cuma di Philip tu saya ada terbaca informasi dia baru-baru ni lah. Jadi saya pun tak study lagi details berkenaan produk CFD yang ditawarkan oleh Philips. Okey. Soalan seterusnya, adakah leverage ini dikira sebagai syariah compliance? Okey, leverage ni sebenarnya bukan suatu produk, tetapi ia adalah satu tools ataupun yang memang boleh kata sebagai jumlah, maksudnya kadar risiko ataupun dia satu pemboleh ubah lah, boleh kita kata bagi pemboleh ubah. Sebab bila harga margin ataupun modal margin tadi contohnya diturunkan, tapi harga nilai suatu kontrak tu semakin besar, maknanya leverage tu akan memberi perbezaan yang lebih besar. Maknanya kalau contoh sekarang margin FCPO adalah 4,500, 4,500 dengan nilai saiz kontrak dalam, so sekarang macam tadi saya buat kiraan dalam 67,000, jika harga dalam 2,700, so maka kalau Bursa Malaysia Derivative menaikkan nilai margin tu sehingga 5,000, jadi leverage tu akan berkurang daripada 15 kali tadi, akan mungkin ke 13 ataupun ke 12 je. So maknanya dia bukan satu produk yang perlu dilabelkan sebagai syariah atau tak, sebab setiap instrumen kewangan ni akan ada fungsi leverage ni. So macam tadi saya bagi contoh, anda beli hartanah. So anda beli hartanah pun kena deposit 10% atau 20%. Jadi dia ada nilai leverage yang kita nampak dekat situ. So anda deposit 10%, so maka leverage anda lebih besar. Jika anda letak deposit tadi 30% atau 50%, so leverage anda semakin kecil. Sebab anda memerlukan modal yang besar untuk memperolehi hartanah atau rumah yang bernilai yang sama. So maknanya kalau saya modalkan 10% deposit, saya dapat rumah 500,000, maka leverage saya besar lah. So kalau anda perlukan modal 30% deposit untuk dapatkan rumah yang sama 500,000, so maka leverage tu akan lebih kecil. Sebab saya perlukan modal yang kecil untuk dapatkan nilai yang besar. So leverage tu adalah satu pemboleh ubah lah boleh kata. So dia bukan ni. So jadi produk yang ada leverage ni setakat ni yang saya sedia maklum tak ada dikatakan syariah ataupun tak syariah, sebab FCPO sendiri syariah disebabkan instrumen asas dia adalah syariah, bukan disebabkan leverage dia yang berubah-ubah. Okey. Okey. Soalan seterusnya ada,
ada beza antara pasaran hadapan dengan sedia ada yang pasaran yang ada sekarang? Pasaran yang ada tu pasaran apa tu? Kepada yang Okey. bertanya. Sebab Sebab soalan ni dia just tulis apa beza pasaran hadapan dengan sedia ada sekarang. okey. Mungkin pasaran saham. Kalau pasaran saham tadi saya dah terangkan perbezaan dia. Sebab yang ada dekat Malaysia ni pasaran banyak lah. Contohnya macam yang apa ni, yang tak di apa ni, di kawal selia macam forex dan sebagainya. So ada perbezaan-perbezaan dengan pasaran lain lah. That's why kita nak tahu lebih tepat lah pasaran apa yang kita nak bezakan tu. Sebab kalau saham tadi saya dah bezakan apa perbezaan dia. Sebab kita beli saham, kita pemilik sesebuah company yang saham yang tersebut yang diniagakan. Jadi kalau macam futures ni, kita berdagang komoditi ataupun kita berdagang indeks. Maksudnya instrumen asas dia berbeza. So kita tak beli, kita tak memiliki kontrak tu untuk tempoh masa yang lama, kita hanya trading saja. So sama macam anda trade CFD, option dan sebagainya. So dia dari segi strategi dia adalah lebih pada trading, iaitu short term. So dia tak bersifat long term, kita boleh invest. So kita nak tahu produk ataupun pasaran apa yang lebih spesifik lah. Okey. Ada audience kita hari ni dia seorang yang dia tanya, soalan dia, saya seorang amatur yang baru berjinak dalam trading. Okay. So apa langkah permulaan untuk dia audience ni nak mulakan, nak rujuk kepada mana, dengan siapa dan apa keperluan yang diperlukan? Okay. Soalan dia sebab tu dia datang ke webinar ni lah. So saya tak terangkan step tadi. Okay. Contohnya jika anda nak bermula berjinak dengan trading di pasaran hadapan ataupun futures trading ni, permulaan dia anda perlu buka akaun lah. Jadi anda boleh contohnya macam anda boleh buka laman web bursa. So anda boleh tengok partisipan ataupun broker yang menawarkan khidmat ataupun servis untuk futures trading ni. So anda boleh pergi ke branch terdekat lah. So macam tak kisah anda di area mana, so anda cari branch yang terdekat yang menawarkan produk futures ni. So anda datang buka akaun dulu. So paling mudah anda boleh tanya direct dengan orang yang buka tu lah. Maksudnya dealer ataupun advisor yang anda jumpa tu, dia akan boleh terangkan secara detail bagaimana anda nak mula, berapa modal anda nak start. Sebab macam tadi saya cakap, produk futures ni dia dynamic. So mungkin sekarang saya explain macam ni, harga margin, nilai margin 4,500, harga mungkin dalam 2,600 lebih sekarang kan untuk FCPO. Tapi pada masa akan datang kita tak tahu harga berapa. So anda perlukan nasihat ataupun servis yang berterusan daripada advisor ataupun dealer anda yang menguruskan akaun anda tersebut. Sama juga dengan saham lah. So anda pergi dekat broker-broker saham. So tak semua broker saham ada menawarkan futures produk. Jadi anda kena cek dalam website bursa untuk cari broker mana yang menawarkan futures trading ni, dan anda boleh ke broker tersebut untuk buka akaun dulu. Jadi seterusnya anda boleh belajar dengan dia. Dari segi strategi nanti saya akan explain asas ke intermediate lah, macam mana kita nak berdagang FCPO ataupun FKLI. Sebab slot selepas ni adalah strategi kita nak berdagang futures lah. So apa advantage dia, macam mana nak masuk, macam mana nak jual. Then dekat situ anda boleh belajar seterusnya dalam webinar ni. Jadi kalau anda nak contact tak apa, nanti tengok macam mana. Kalau anda nak contact saya, tengok kalau Nisa bagi saya share details, so saya akan share details lah kemudian. Okey. Soalan seterusnya, adakah status patuh syariah untuk gold future?
Okey, untuk gold futures yang ditawarkan dekat Malaysia setakat ni, anda boleh buka juga dekat website Bursa Malaysia. Dia adalah tidak patuh syariah. Untuk Bursa Malaysia punya gold lah. Kita panggil F gold tadi kan, tadi saya ada ceritakan pasal komoditi tu. So F gold ni untuk Malaysia punya dia tak syariah sebab dia tak ada delivery. So dia based on spread price dekat COMEX Gold dekat US. So dia just spread je. Jadi untuk makluman anda yang kalau anda nak trade gold dekat Malaysia, dia tak patut syariah lah. Sebab pada saya dia produk yang baik. Kita nak trade gold, kita tak boleh nak beli gold apa semua kan. So anda boleh trade futures gold tapi dia tak patut syariah. That's why yang paling famous is CPO. Sebab CPO patut syariah. Sebagai pilihan yang Muslim lah. Okey, soalan seterusnya. Audience, saya mempunyai akaun CDS untuk dagang saham. Adakah saya perlu buka akaun lain untuk bermula untuk dagang pasaran hadapan ni? Okey, jika anda ada CDS, so anda memang perlu buka akaun futures sebab futures dan saham adalah dua produk yang berbeza. So macam tadi saya terangkan awal-awal, Bursa Malaysia Derivative ni memang di bawah, dia mengelolakan untuk pasaran niaga hadapan, dan untuk Bursa Malaysia ni dia mengelolakan pasaran saham. Jadi dua produk yang berbeza. Saham memang anda perlu gunakan CDS, dan futures anda perlu buka satu trading account untuk futures saja. So futures tak perlukan CDS. Jadi futures hanya perlukan trading account je dekat mana-mana broker yang tawarkan futures produk lah. So jawapannya ya, anda perlu buka satu account futures di mana-mana broker yang ada. Sebab dia berbeza produk dan dia tak sama dengan saham, senang cerita. Maknanya tak semua broker, contohnya kita ambil contoh macam Melaka Securities menawarkan dagangan saham. So anda boleh beli dan jual saham di Melaka Securities tapi dia tak ada offer untuk futures trading. So anda kena ke broker lain macam RHB, Maybank Investment ataupun lain-lain broker lah. So anda boleh check senarai broker tu di website Bursa Malaysia dan datang ke branch yang terdekat. Okey. FM70 tak ada liquidity. Adakah perlu elak trading future yang tidak mempunyai liquidity? Okey, secara orang kata apa? Ya betul. Kalau anda memerlukan trading yang baik, anda perlu trade di tempat yang ada liquidity yang baik lah. Maksudnya macam FM70 memang sebab dia baru diperkenalkan juga dalam few years back. So masih tak banyak volume sebab mungkin dari segi fluctuation dia pun, sebab bila tak ada volume ni pergerakan dia slow. Jadi mungkin dia tak dapat menarik minat dari segi modal yang rendah ataupun mungkin pergerakan tick ataupun minimum fluctuation tu agak kecil lah. Jadi orang tak berminat agaknya. So untuk saya kata elakkan tu, dia bergantung kepada modal. Kadang-kadang mungkin anda ada modal yang cukup untuk berdagang ataupun trade FKLI, so anda boleh terus ke FKLI lah. Tapi kalau anda kata anda ada modal yang kecil, so margin anda tak cukup untuk mulakan dagangan yang produk yang besar macam FKLI, so anda boleh mulakan dengan FM70. Sebab overall pergerakan FM70 dengan FKLI ni tak jauh beza. Cuma dari segi liquidity tu ada sedikit kurang. So anda nak masuk position kadang-kadang susah nak dapat, ataupun jika anda masuk position yang banyak pun anda mungkin ada slippage, kita panggil slippage ataupun Cik Farhan?
Okey, terima kasih Encik Farhan. Okey, untuk pengetahuan anda, for our next webinar, okay, for the next session is, the topic is trading future as a career. Date 6 Ogos 2020 pada hari Khamis. Masa adalah pukul 8.30 hingga 10.30 malam. Okay, registration link saya punya team ada dah letak dekat dalam chat box. So kepada anda yang berminat untuk mengikuti webinar session webinar ini, boleh klik dekat registration link di chat box. Okey, terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa pada malam ini untuk mempelajari tentang dan mendapat maklumat yang baru mengenai our webinar pada malam ini, pasaran saham hadapan. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada anda dan kepada Encik Farhan. Maaf kerana masalah teknikal daripada Encik Farhan punya line. Okey, so saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada Bursa Malaysia Derivatif kerana memberi peluang kepada LiveChamp untuk mengendalikan webinar pada malam ini. Jadi saya berharap kita boleh berjumpa di next session, our webinar 6 Ogos pada next week. Okay, terima kasih. Bye, selamat malam.